Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Siapa yang memohon kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kewujudan dirinya, maka dia gila dan nyanyuk. Kebanyakan orang yang mengaku berzuhud, yang banyak ibadatnya ialah hamba-hamba manusia dan bergantung penuh kepada mereka. Jangan kamu bertawakal pada sebab musabab, lalu kamu sampai menggantungkan diri kamu kepada sebab musabab. Kelak Allah akan murka pada kamu. Yang menjadikan sebab musabab itu ialah Tuhan penciptanya, dan yang bertindak terhadapnya dengan penuh kepercayaan kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Pedang itu sendiri tidak memotong, tetapi Allah Ta'ala yang memotong dengan pedang itu. Api itu sendiri tidak membakar, tetapi Allah Ta'ala yang membakar dengan api itu. Makanan itu sendiri tidak dapat mengenyangkan, tetapi Allah Ta'ala yang mengenyangkan dengan makanan itu. Air itu sendiri tidak menghilangkan dahaga, tapi Allah Ta'ala yang menghilangkan dahaga. Begitu pula lah terhadap semua sebab musabab yang berbagai-bagai jenis. Allah Ta'ala yang bertindak terhadapnya dan dengannya, kerana dia itu, yakni sebab musabab itu adalah alat yang berada di tangan Allah, yakni di bawah kekuasaannya. Dia, yakni Allah, memperlakukannya padanya apa yang dia suka. Jika pada hakikatnya yang melakukannya itu ialah Allah Ta'ala, maka kenapa kamu tidak kembali kepada Allah pada semua urusan kamu? Kamu harus letakkan semua keperluan kamu kepada Allah Ta'ala. Lalu kamu melazimkan diri dengan mengesakan dia pada semua hal ehwal kamu. Perkaranya sudah terang, tiada sepi lagi pada orang yang waras akalnya. Ada yang mengatakan sang hamba itu kerap dipukul dengan tongkat, manakala orang yang merdeka memadailah dengan isyarat sahaja. Taatilah dia, kerana sesungguhnya dia, yakni Allah, sentiasa memuliakan siapa yang mentaatinya. Dan jangan menderhakainya, kerana sesungguhnya dia menghinakan siapa yang menderhakainya. Kejayaan dan ketewasan semuanya di tangan Allah. Dia, yakni Allah, memuliakan siapa yang disukainya dengan memberi kemenangan, dan menghina siapa yang disukainya juga dengan menjauhkannya dari azabnya. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau semalam kita menceritakan tentang bagaimana adab berguru, akhlak dengan guru, serta guru yang menjadi keutamaan kita dalam mendidik, bagaimana perlu kita mencari bimbingan ini sebagai suatu pelengkap dalam perjalanan menuju Allah. Bila kita menyebut kata-kata ulama yang menyatakan tidak akan sampai seorang pada Allah melainkan dengan berguru, maksudnya ialah tidak sampai secara sempurna. Ya, mungkin sahaja dia diampuni, dirahmati oleh Allah, tapi kesempurnaannya. Kerana itulah bila Nabi SAW menyatakan bu'ithtu mu'alliman, aku dibangkitkan sebagai seorang guru.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut keutamaan ilmu berbanding ibadat seperti keutamaan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan para sahabat yang paling bawah. Bahkan bandingannya seperti bulan purnama atas sekalian bintang-bintang di langit. Dan darjatnya, ketinggian darjat orang berilmu berbanding orang mukmin ahli ibadat ialah 500 darjat, yang setiap darjatnya sejauh 700 tahun perjalanan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka pada pagi ini kita nak jelaskan tentang nasihat seterusnya yang berkait dengan sebab musabab. Kerana semalam juga kita telah menceritakan tentang memohon cinta pada Allah tanpa kewujudan diri. Maka atas nama memohon cinta pada Allah tanpa melihat kewujudan diri, yakni hak pada diri, tapi melihat semua yang datang kepada kita adalah kurniaan Allah dan ujiannya, maka kita memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala berusaha. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berusaha dan bekerjalah. Allah, Rasul, orang yang beriman melihatnya, menjadi saksi. Fa iza qudiyatus salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Bila selesai sahaja kamu solat Jumaat, bertebaranlah di muka bumi, carilah kurniaan Allah. Famshu fi manaqibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Bergerak, berjalanlah di setiap ceruk bumi untuk mencari kurniaan dan rezeki Allah. Kamu tetap akan kembali kepada Allah. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak salah bagi kamu dalam kesibukan kamu menunaikan haji mencari rezeki, berniaga, mencari keuntungan. Ayat Al-Quran tentang perintah mencari rezeki, perintah mencari sebab, perintah berusaha, perintah bekerja jelas. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah menyatakan tentang sebaik-baik usaha ialah amal rajul biyadihi. Seorang bekerja sendiri, sebaik-baik pendapatan dan usaha. Baik, kita mengetahui tentang perintah usaha, perintah bekerja, perintah berikhtiar, bahkan perintah mengambil sebab. Kita kalau bodoh kena belajar untuk pandai. Kita kalau sakit kena berubat untuk baik, makan ubat. Kita kalau lapar makan untuk kenyang. Kalau dahaga minum untuk hilangkan haus. Kita tahu setiap Allah jadikan makhluk, dia ada apa yang disebut sebagai sebabnya. Dan dia juga bersifat muassir, yang boleh memberi bekas dan kesan. Secara umum, setiap makhluk Allah dia boleh memberi kesan kepada makhluk yang lain. Umpama begini, semut. Semut tu boleh gigit kita, lalu kita pun gatal sakit. Ular boleh patuk. Kita pula boleh goreng ular. Dari satu sudut, masing-masing boleh memberi manfaat dan memberi mudarat. Kita tengok binatang, kita boleh bela dia dengan memberi manfaat, atau kita sembelih dia untuk dapat manfaat. Binatang juga begitu. Sebahagian binatang mengambil manfaat daripada kita, sebahagiannya, dan sebahagiannya binatang tadi memberi mudarat pada kita. Ada binatang dia terkam, dia kejar, diserang, dia patuk, dia gigit, lalu memberi mudarat. Ada binatang dia menyampaikan kita pada satu tempat dan kita boleh jual dia, lalu kita dapat manfaat. Semua makhluk Allah dia ada satu sifat, boleh beri manfaat, boleh beri mudarat secara kejadian dan ciptaannya. Anak-anak kita, dengan sebab anak kita, kita boleh tenang, hilang stres, tekanan, gembira, bahagia, bahkan bangga. Anak kita berjaya dalam lapangan hidupnya, kalau kita bangga. Anak kita dapat
kebaikan tertentu, lalu kita bahagia. Sama juga adik-beradik kita. Kita adik-beradik. Kita ada adik-beradik, lalu kita kuat adik-beradik kita. Sama juga dengan tubuh badan kita sihat, gagah, kita boleh berlari, boleh berjoging, boleh umrah, boleh berhaji, boleh tolong orang, dan boleh buat apa yang kita nak. Tetapi kita kena faham satu perkara. Semua fungsi tadi tidak berlaku melainkan dengan izin Allah. Baik, kenapa penting benda ni? Kerana ini akidah. Kerana ini persoalan yang berkait dengan keyakinan sebenar dan berkait tentang kekuasaan Allah yang mutlak. Bahkan Allah Ta'ala mewajibkan kita beriman dengan hal ini untuk kita tidak menjadi lemah. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan rasa hina, jangan rasa lemah. Kamulah yang paling utama, paling agung kalau kamu benar-benar orang beriman. Pergantungan kita pada sebab menjadikan kita hina. Pergantungan kita kepada sebab menjadikan kita lemah. Pergantungan kita pada sebab menjadikan kita kecewa dan putus asa. Pergantungan kita pada sebab menjadikan kita ini akan bersendirian. Dan pergantungan kita juga kepada sebab menjadikan kita gagal dalam hidup. Baik, bagaimana kita nak faham benda ni? Seorang melihat contoh dan sistem pendidikan sekarang, dia lihat dengan ada CJ, maka dengan cara tu dia dapat kerja besar, kerja baik, gaji besar. Dia melihat sebab itu secara mutlak. Akhirnya dia gagal. Apa dia buat? Dia akan bunuh diri. Atau dia akan kecewa, putus asa. Atau dia akan mencari salah. Tok guru dia salah, cikgu dia salah, sekolah ni salah. Atau dia menjadi dengki kepada orang berjaya, maka datang dendam dia. Atau menjadikan dia menjadi golongan yang melakukan jenayah. Apa tidak? Bila dirasakan kejayaan itu hanya melalui satu sistem ini, maka dia melihat untuk memberontak. Dia memberontak untuk dia melakukan kerosakan atas muka bumi. Kadang-kadang kala kita lihat sebab orang buat kerosakan kerana mereka iri dengan kebaikan yang orang lain dapat. Kalau mereka buat kerosakan, mereka membunuh. Kalau hari ini di Amerika sebagai khususnya, pelajar-pelajar bawa senjata api tembak kawan-kawan dia, tembak cikgu dia, tembak siapalah dia nak tembak, sehingga dia menjadi suatu trauma dalam masyarakat Amerika Syarikat. Sehingga mereka membahaskan tentang pengharaman senjata api. Ada beberapa buah negeri di Amerika Syarikat yang lebih kurang ada tahun 5 Amerika Syarikat, dia terdiri daripada 51 buah negeri gabungan. Yang setiap negeri dia ada undang-undang dia. Walaupun ada undang-undang pusat self-federal. Beberapa buah negeri mengambil inisiatif untuk mengharamkan senjata api. Tapi kebanyakannya masih membenarkan pemilikan senjata api dengan mudah, yang menyebabkan berlaku amukan ini. Baik, bila dia orang buat kajian amukan, kerana kena buli, kerana dendam, kerana dengki, pelbagai faktor. Antara faktor menarik ialah kerana iri hati dengan kejayaan seseorang. Wama berjaya dia dalam pelajaran, atau menjadi taker awet dia berebut perempuan. Maka semua ini kita lihat kerana kesan pergantungan sebab. Dalam perjalanan hidup kita, seorang yang bergantung pada sebab, lihat dia orang paling mudah kecewa. Dan seorang yang bergantung pada sebab, dia tidak nampak jalan kebaikan melainkan satu jalan dia. Kalau kita melihat rezeki dengan lapangan yang luas, kalau kita tak boleh rezeki dengan cara ni, kita dapat rezeki cara ni banyak rezeki. Kenapa? Yang beri rezeki itu Allah. Yang beri rezeki Allah. Jadi andai kata tak dapat benda tu, benda ni, kita tetap meyakini rezeki kita ada, jodoh kita ada, kebaikan kita ada, semua kita dapat. Kita pernah cerita bagaimana negara yang paling tinggi kadar bunuh diri, Jepun, selain pada Taiwan, Hong Kong.
di Asia, bukan di dunia, dan ranking dunia. Sehingga mereka ada satu tempat khas untuk bunuh diri. Bahkan mereka memang ada adab budaya bunuh diri. Dalam kepahlawanan, dalam peperangan, mereka ada. Bila mana mereka nak rasa tanggungjawab, lalu mereka bunuh diri. Isteri bila rasa digagal, memberi kebahagiaan pada suami, macam difikirkan, dia bunuh diri. Suami juga begitu. Anak-anak bila kecewa dengan pergolakan, berbalahan mak ayah, mereka bunuh diri untuk menarik perhatian. Bunuh diri menjadi solusi kepada kehidupan orang Jepun, sebahagian mereka. Dek kerana mereka ini terlalu kuat bergantung pada sebab. Sebab kalau mereka kata nak macam tu, kena jadi macam tu, tak dapat, mereka rasa gagal. Mereka menilai sesuatu dengan apa yang telah mereka letakkan target, atau yang mereka letakkan sebagai usaha mereka. Kalau tak dapat macam mereka nak, mereka rasa mereka kecewa dan gagal. Mereka mengambil tanggungjawab dengan membunuh diri. Dan ini sisi gelap. Ketika mana orang bangga Jepun ni negara moden, negara 3G, 5G, negara ke depan, sebenarnya mereka ke belakang dari sudut kemanusiaan, dari sudut kebahagiaan. Bahkan dia dianggap negara stres tertinggi di dunia, sebab dia nak cari perfection, al-kamalat, kesempurnaan. Sedangkan kita diajar menerima, kita diajar beriman pada qada dan qadar. Kita tidak sempurna, dan kita dalam perjalanan hidup kita tidak mungkin memperoleh kesempurnaan yang kita nak dalam pelbagai nikmat dunia yang dijadikan Allah sebagai ujian. Allah nak sempurnakan kita dengan iman, bukan dengan cita-cita dan mata benda dunia. Allah takkan sempurnakan kita dengan dunia. Sebab itu orang dapat dunia banyak mana pun dia tak rasa sempurna. Allah tidak mahu sempurnakan kita dengan kuasa. Sebab itu orang dapat kuasa banyak mana pun dia masih lagi nak kuasa. Tapi Allah sempurnakan kita sebagai manusia dengan iman. Atas nama iman tadilah kita beriman pada qada dan qadar, hari kiamat, beriman pada hari kebangkitan semula, beriman pada pahala, beriman pada dosa, beriman kepada syurga dan neraka. Itu yang menjadikan hidup kita sempurna di sini. Tapi kalau kita tak ada benda tu, kita tak akan sempurna. Yang cuba cari sempurna dengan pakaian yang cantik, dia tetap tidak akan bersyukur. Yang cuba cari sempurna dengan pasangannya, dia tetap akan melihat kekurangannya. Yang mencari sempurna pada anak-anaknya, dia tetap jumpa kekurangannya. Tetap ada manusia sempurna dengan sifat, dengan watak. Mereka sempurna dengan iman yang menjadi rahsia mereka dengan Tuhan. Sebab itu kita sibuk melakukan ketaatan untuk menyempurnakan iman. Kita guna semua harta untuk buat kebaikan, untuk sempurnakan iman. Kita guna anak-anak kita untuk buat kebaikan, untuk sempurnakan iman. Kita guna masa kita semuanya untuk sempurnakan iman. Kita takkan sempurna nikmat dunia. Kalau orang kata, Ustaz, saya kalau beli rumah ada kereta perfect, dah sempurna nikmat saya. Tak sempurna. Kamu tunggu sikit masa lagi, kamu nampak dia tak sempurna. Saya, Ustaz, kalau dapat suami, dapat isteri, sempurna hidup saya. Tunggu kejap lagi, kamu akan lihat kekurangan kamu. Kamu akan lihat. Kalau kita mencari kesempurnaan dengan nikmat dunia, kita tak jumpa. Sebab itu manusia yang cepat kecewa dengan nikmat-nikmat yang tidak diperolehi, dengan rancangan-rancangan yang tidak berjaya. Lalu mereka pun pergi pada yang lain, cara lain. Mereka tetap menemui jawapan yang sama. Ada orang, dia dapat suami, oh teruk suami dia ni, macam ni baik duduk seorang lah Ustaz, cerailah kita, kita nak cari suami lain, kata dia, dengan beberapa kekurangan. Okey, dia pun cerai, dia pun carilah suami lain. Ceritanya sama, dia jumpa benda sama. Akhirnya dia kecewa lagi. Tak apalah, saya rasa duduk seorang lebih baik, tak pening kepala. Dia pun duduk seorang. Oh, cerita lain pula, rupanya kahwin lagi bagus daripada duduk seorang. Kemudian dia kahwin pula. Demikian dia tu rasa begitu.
Sebab dia nak cari kesempurnaan yang dia takkan jumpa. Kita nak pemimpin yang sempurna. Bila nampak silap sikit, kita marah-marah, turun jawatan, kita kata, letak jawatan. Maka dia pun letak lah, atau dia pun kalah. Naik pemimpin baru, teruk lagi pada ni. Kalau tahu macam ni, kita naik yang lama. Naik pulak lama, cerita sama juga. Dia ulang balik, kita kata jatuh. Kita tak mungkin sempurna. Tetapi kita buat apa pun atas dunia ni. Kalau kita nak cari kesempurnaan duniawi, kita tak akan jumpa. Sebab mata kita sentiasa melihat keaiban. Itu mata kita. Mereka orang yang melihat dengan cahaya Tuhan. Mata dengan syahwat, mata yang kita lihat dengan syahwat, dia akan tunjukkan kekurangan. Kita ni tuan-tuan, ni naik Ferrari lah ni, kereta Ferrari ni ada kurang sikit. Dia ada kurang sikit. Dia ada macam ni kurang. Dia boleh connect lagi Ferrari tu kurang. Ya, itulah dia pandangan syahwat. Kadang-kadang kita jumpa siapa pun, kita akan cerita kekurangan dia. Kita panggil seorang pakar buat cawan, comel cawan. Harga dia $6,000 USD. Harga cawan perfect dengan jenama. Kita pun beri pada orang, dia pun tengok, cawan ni kenapalah buat warna putih, kalau warna pelangi kan cantik. Nampak dia condemn balik. Kenapa besar ni je cawan? Besar sikit kan bagus. Dia suruh besar sikit. Kerana semua manusia dia akan condemn. Condemn tadi untuk menunjukkan tak ada orang akan sempurna dengan dunia dia. Tak ada. Sebab tu kita diajar bersabar dengan kekurangan. Kerana kekurangan itu sifat makhluk. Bahkan kita diajar bersyukur dengan kurniaan. Kerana apa yang Allah berikan itu akan sentiasa bertambah. Bersyukur. Allah beri yang ini banyak ni, beri lagi, beri lagi. Dan kita diajar melihat dengan mata redha, bukan melihat dengan mata mencari keaiban. Orang yang hidup dicari keaiban, dia tak pernah bahagia. Tengok keaiban suami dia kat mana, duk bilang aib. Dia tengok isteri dia aib kat mana, duk bilang aib. Dia tengok kawan dia aib kat mana, duk bilang aib. Tentu orang ni tak pernah bahagia dalam hidup. Tapi orang yang membilang kebaikan, orang yang mendampinginya, dia orang bahagia. Dia sebut-sebut kebaikan isterinya, kebaikan suami dia, kebaikan anak-anaknya, kebaikan sekian-sekian. Maka di sini kita nak faham tentang bagaimana konsep memahami ataupun konsep sebenar kita berurusan dengan nikmat Allah Ta'ala. Baik, nikmat Allah macam saya katakan, dia ada fungsi beri manfaat, beri mudarat. Tapi itu bukan fungsinya mutlak. Ia tidak berlaku dengan izin, melainkan dengan izin Allah. Supaya kita dalam kehidupan kita ini tidak beriman pada sebab, tetapi menjadikan sebab sebagai alat. Kita umpama macam ni. Kalau tuan, kalau kita nak cari emas, kita nak cari emas yang paling bernilai, kita guna apa? Kita guna kuali, kita guna cangkul, kita guna air. Lalu kita pun cangkullah tanah, letak dalam kuali, kita pun ayak sampai nampak butir emas, kita pun simpan. Baik, pernah tak kita melihat bahawa namanya kuali, namanya skop kita, cangkul kita bernilai sesudah kita melihat emas? Kita tak akan melihat ia nilai, sebab dia cuma alat. Akhirnya kita tinggalkan alat ni, kita buat emas pergi. Yang kita jual ialah emasnya, bukan cangkulnya, bukan kualinya. Maka demikian bila kita melihat sebab musabab. Sebab musabab, kalau seorang tu sakit, ya kita berubat, ikhtiar. Tapi jangan sesekali melihat obat itu yang menyembuhkan. Dan saya dia akan kecewa. Tentang badan kita, memang ramai ahli psikologi ajar kita confident. Dia kata kalau level confident, dia akan menyelesaikan banyak masalah. Kita kena confident. Atas nama confident lah orang boleh tipu orang. Confident kita berubat ni boleh sembuhkan kita secara psikologi. Maka ubat ni boleh beri kesan. Contoh, kalau orang lelaki lah sebut ni obat kuat, dia percaya dia makan betul lah kuat. Sebab dia confident level dia naik, sehingga dia boleh menerima. Tapi confident itu akan jatuh.
Dengan cepat akan jatuh. Seorang kita ajar confident, boleh, Malaysia boleh, awak boleh. Confident level kita ajar. Ini dalam ilmu psikologi. Bila seorang itu confident, dia pun bawa satu analisa, dia bagi satu kertas, dia tak tulis apa-apa. Dia kata, dalam kertas ni kita orang tulis satu jampi. Bila awak pegang, awak mampu angkat besi berat ni, maka dia pun angkat besi boleh. Lalu kata pengkaji ilmu psikologi, ini tanda confident level ataupun seorang tadi, bila kita mampu jadikan dia confident, dia boleh buat. Itu analisa yang bersifat instant, segera, reality. Orang yang dia ajar ilmu ini, last kali dia gagal. Bila dia gagal, dia lihat kembali benda yang digunakan, alat-alat yang digunakan, maka lepas tu dia punya confident level dia jatuh lagi merudum. Dia diangkat secara palsu. Dia diberi keyakinan palsu. Bila dia beri keyakinan palsu, maka yang palsu, umpama tuan-tuan tengok duit palsu, mula kita tengok duit palsu, ya okey, kita kata macam duit betul lah, kita pun beli. Kita tengok kasut palsu, ni kasut Nike palsu, macam ori, terpakai. Kita tengok kereta, dia lama palsu, tapi lama kelamaan palsu itu akan keluar atau tidak? Ada orang pakai ni brake kereta ni, tapi dia lama yang palsu, kopi. Lama-lama dia tahu rupanya brake ni kejap je boleh pakai, rosak. Dia terpaksa beli yang asli juga. Sama juga keyakinan palsu. Habis tuan-tuan, macam mana keyakinan sebenar? Keyakinan sebenar yang menjadikan benda itu berlaku izin Allah, itu keyakinan sebenar. Kita jangan ajar anak kita, benda ni yang menjadikan abang berjaya, Alung berjaya, tapi Allah. Ini keyakinan sebenar. Level ini level confident yang berterusan, yang diajar oleh ahli psikologi level tadi, dan mereka praktik di lapangan sukan, sekian-sekian tempat, akhirnya mereka gagal. Hatta di medan perang mereka aplikasikan ilmu ini pada tentera mereka. Kita tentera gagah, kuat-kuat. Akhirnya mereka bertempur di Afghanistan. Mereka tidak boleh menipu diri mereka sendiri. Akhir satu dunia tengok bagaimana mereka berundur keluar daripada Afghanistan, melarikan diri. Satu benda yang disifatkan oleh calon presiden mereka hari ini paling memalukan dalam sejarah manusia, kerana cara berundurnya begitu mengaibkan. Sebab dia berundur dengan tinggal senjata semua, dan tinggal semua benda, lari. Tak pernah mana-mana tentera dalam dunia lari macam tu. Paling kurang tentera dia lari, dia akan bawa sekali senjata. Ni tak, dia tinggal terus. Berpuluh helikopter, kapal terbang, jet pejuang, beribu kereta kebal yang kosnya $billion USD. Tadi dia ajar, konon tentang mereka terkuat di dunia. Waktu Israel, dia menawang Sinai dalam perang Arab tahun 67. Mereka menduduki secara haram Palestin tahun 48. Berlaku peperangan yang disebut peperangan 6 hari, dan juga dinamakan peperangan Arab tahun 1967. Mereka buat slogan Jaishun la yukhar, tentera yang tak pernah kalah. Itu dia punya slogan. Mereka tu tanamkan motivasi kita, tentera Israel haram ni takkan kalah. Takkan kalah sebab apa? Sebab semua 5 kuasa dunia waktu itu, Rusia, Amerika, Perancis, China, Britain, 5 kuasa veto ini sokong dia dengan resolusi 11 suara. Bila 5 kuasa besar bersama mereka, mereka takkan kalah, kata mereka. Akhirnya tahun 1973 mereka kalah. Beribu ditawan tentera ni, sehingga menteri perjanjian Camp David yang menaksikan kekalahan yang memalukan tentera mereka, walau disokong oleh banyak negara.
Level confidence mereka mula jatuh bila tentera-tentera Mesir yang terlibat dalam peperangan bukan tentera yang dilatih tentera, tapi orang yang meyakini kemenangan datang dari Allah. Ada seorang hamba Allah, dia pergi perang, dia cerita pada saya, tua dah dia kata waktu kami perang yang cerita perang tahun 1973, yang setiap perang tu dia cerita pada kami pelajar Malaysia. Itu waktu perang, pesawat Israel atas kepala kami, canggih lah pesawat. Kami tak tahu berlindung melainkan dengan takbir Allahu Akbar. Setiap kali pesawat ni lalu atas kepala kami, kami bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga mereka tak nampak kami, dan kami berteruskan perjalanan. Seorang sahabat saya, dia bertemu dengan seorang ulama. Ulama namanya Al-Hafiz Salamah. Dia ulama. Akhirnya dia juga memimpin sekumpulan tentera untuk mara ke Sinai. Mereka naik bot untuk menyeberangi Sinai, naik bot untuk sampai ke satu kawasan. Tiba-tiba tentera ni habis bekalan air dan mereka dahaga. Lalu kata Hafiz Salamah, minum air laut Allah jadikan untuk kamu baik untuk diminum. Minum air laut, Allah jadikan ia tawar, minum. Maka mereka meyakini bahawa yang memberi hak ini Allah, lalu mereka minum air laut yang masin dan menjadi tawar. Inilah hukum sebab musabab terbatal dengan keizinan Allah. Sebagaimana terbatalnya api fungsinya pada Ibrahim, dan juga pisau pada Nabi Ismail. Waktu Nabi Allah Ibrahim sembelih Ismail dengan pisau tajam, tak elok. Kenapa tak elok? Biasanya lagi. Seperti ada satu ketulang besi, safhatun hadid. Seperti ada satu kepingan besi pada leher Nabi Allah Ismail. Nabi Ibrahim cuba lagi, tak elok. Kerana Allah tidak izin, sehingga Allah menggantikannya dengan biri-biri. Dan demikian dalam perjalanan hidup orang beriman. Kita tahu makanan tak boleh kenyang melainkan dengan izin Allah. Minuman tidak boleh hilangkan haus melainkan izin Allah. Yang inilah yang menjadikan umat Islam kuat. Ketika mana tentera Islam berperang dalam perang Qadisiyah, depan mereka ada sungai. Bagaimana mereka nak melintasinya? Kerana mereka tahu sungai ini menenggelamkan. Lalu kata salah seorang sahabat Rasulullah, fasiru ala barakatillah, bergeraklah, mohon keberkatan dari Allah. Lalu mereka mengharungi sungai tanpa seorang pun tenggelam. Walau sifat sungai itu menenggelamkan. Mereka melintasi dengan kuda-kuda mereka, di kenderaan mereka, tanpa tenggelam. Lihat orang yang beriman pada sebab dan musabab, orang yang mengetahui bahawa sebab dan musabab itu alat. Sebab itu kita sebagai contoh dalam kehidupan, kita rasa tak, kalau orang tak kita ni, bisnes kalau tak terkenal, tak ada orang nak, kata kita. Sebab orang semua pakai marketing, iklan. Nah, kita tak erti buat benda tu. Kita tak pandai marketing, tak pandai iklan. Maka macam mana kita? Tuan-tuan jangan bimbang. Yang menjadikan kita untung rugi Allah. Jalan dia, teruskan. Akhirnya kita dapati ada bisnes yang dia tak pandai market, dia tak pandai marketing dan sebagainya. Tiba-tiba Allah angkat bisnes. Allah angkat, akhirnya dia pun maju. Ada seorang hamba Allah cerita saya satu kisah. Dia kata, waktu kami buka kedai dan kami tak glamour, ada satu kedai, saya lupa nama kedai tu, mungkin saya pergi hari ni. Kedai tadi terkenal, orang beratur dekat berapa kilometer lah, panjang. Daripada kedai ni sampai stesen minyak Petronas. Panjang. Kawan kita ni duk buka kedai, antara kedai popular ni dengan dia yang tak popular. Ni kedai popular, ni kedai dia tak popular. Dia tengok orang tu beratur untuk dapat makan kedai tu. Tengok, tuan-tuan bayangkan orang beratur depan kedai kita tapi bukan nak masuk kedai kita. Tuan-tuan rasa apa? Kalau yang buka kedai tahu lah. Dia beratur depan kedai kita tapi bukan nak makan kedai kita. Dia pun terfikir, macam mana dia nak buat? Dia punya sahabat dia kata, keluar kedai, dia kata, awak duk beratur berjam-jam, lama lapar, baik awak singgah kedai saya makan dulu kenyang-kenyang. Sambil beratur tu sambil makan kedai saya. Dia bagi cadangan. Orang kata betul juga, sambil nunggu kita makan dulu.
Maka dia nunggu tadi dia pun makan. Maka rasa sedap. Akhirnya kedai tu pula orang buat tu. Bukan kedai yang terkenal dunia. Di dunia kenal. Popular. Kerana Allah nak bagi rezeki. Kadang-kadang tuan kita ni nak makan pun asam pedas. Tapi tunggu lama lah sebab dia fresh. Dia tangkap ikan dulu. Lepas tangkap ikan, dia barulah masak. Ni fresh betul. Bukan dia letak dengan air batu tu. Kita pun ni ikan asam pedas fresh ni. Kita pun tunggulah. Dia nak tangkap ikan lama juga, nak ke laut dulu 2 hari. Tunggu. Tetapi bila ketika kita makan yang popular ni, nunggunya lama. Yang jual otak-otak tu datang. Cik, ni saya letak otak-otak. Cik nak makan, makanlah. Tak makan pun tak apa. Akhirnya otak-otak ni sedap lagi. Sampai kenyang kita makan. Kanser asam pedas. Lalu kita pun mula menjadi penggemar otak-otak. Itulah cerita rezeki Allah nak bagi. Cerita rezeki Allah nak beri pada seseorang. Sebab itu sebab musabak. Cuma alat. Kadang-kadang kita rasa anak kita bila masuk sekolah ni dia akan berjaya. Ini sekolah yang berprestij. Tapi kita tu tak mampu masuk sekolah kampung. Tak apa. Kalau Allah nak beri kejayaan, insya-Allah ada. Akhirnya anak kita ni mungkin lebih hebat daripada sekolah yang berprestij tadi. Lebih hebat. Keluar best student daripada sekolah kampung yang kononnya gurunya tak ada pengalaman, mengalahkan sekolah yang gurunya berpengalaman, yang murid-murid yang terkenal dengan tokoh-tokoh negara. Datang sekolah kampung ni jadi juara. Boleh berlaku atau tidak? Ya, berlaku. Tuan-tuan tengok, saya duk tengok dalam sejarah, kalau orang tu minat sukan, saya tengok ramai juara dunia akhirnya dia kalah dengan orang yang disebut dengan istilah underdog, yang bukan pilihan. Dia ni juara dunia, dia kalah dengan orang yang baru start main badminton, mau masuk pertandingan. Dia kalah dengan orang baru start berlomba kereta, orang yang baru start bertinju. Ni juara dunia tinju, dia lawan dengan orang baru kali pertama. Ini perlawanan international pertama dia menang. Demikian kalau Allah tak nak batalkan sebab pengalaman pun tak ada guna. Anda kata saya ada pengalaman 10 tahun buat tu buat ni. Datang orang tak ada pengalaman, orangnya mendahului dia. Tetapi kita tengok contoh beribu raban. Betapa sebab musabak cuma alat. Hanya orang bodoh yang terus berpegang pada sebab musabak. Realiti dan hakikat ialah izin Allah. Bila mana Allah Ta'ala izinkan berlaku, maka ia berlaku. Sebab itu baik kita tawajuh terus pada Allah. Anak-anak kita, jangan dikata akak tak sekolah sana, akak tak boleh berjaya. Katakan doa pada Allah. Yang memberi kejayaan kita Allah. Anak-anak kita usaha sampai tak makan, tak minum, katakan padanya, akak kalau akak usaha tak makan, tak minum, tak tidur, tak berak, tak kencing, kalau Allah tak beri kejayaan, dia tak akan berlaku. Kejayaan itu Allah berikan. Jadi waktu patut akak makan, makanlah. Jangan duk bimbang sangat. Datang rezeki kita. Waktu patut akak masuk bilik air, masuklah bilik air. Waktu patut sembahyang, berdoa, berzikir, datang menuntut ilmu, datang rezekinya ada. Oh tak boleh Ustaz, kita pun kuliah tak boleh pergi, semua tak boleh pergi. Sebab apa? Sebab anak saya periksa. Apa kena mengena kita? Mengena Ustaz sebab saya jaga anak saya. Akhirnya orang ni kecewa, terlalu dia mengharapkan sebab. Ada seorang hamba Allah, bila anak dia periksa, dia kurung anak dia. Dan dia juga kurung diri dia. Dan dia tak benar seorang pun datang rumah dia, walau saudara mara dekat. Jangan datang. Kononnya dengan cara itu dia dapat menghasilkan anak yang cemerlang. Akhirnya tuan-tuan benar anak dia cemerlang. Tapi anak dia tidak cemerlang dalam pekerjaan. Cemerlang dalam belajar, straight A, tapi tidak dalam pekerjaan. Akhirnya dia menjadi orang kebanyakan, tak mampu. Anak dia tak boleh mengubah nasib dia lagi yang diharapkan. Sebab itu tuan-tuan, kita dah tengok, kita dah dengar, bahkan kita pun alami dalam kehidupan kita. Sebab musabak cuma alat. Ketika mana kita terlalu confident benda ni boleh, akhir tak boleh. Tak boleh. Ni doktor kata makan ubat ni sembuh, dia makan ubat lumpuh. Ada seorang hamba Allah, sahabat saya, dia lumpuh sebab makan ubat. Jatuh tangga wiring, dia pergi hospital makan ubat, bang lumpuh. Doktor kata silap bagi ubat. Ubat yang disangka menyembuhkan, menambahkan penyakit. Boleh tak berlaku? Boleh. Bukan kita condemn obat atau doktor, kita sebut sebab musabak. Sebab musabak. Kita tuan-tuan beli kereta, beli motor untuk anak-anak, kononnya memudahkan kehidupan dia. Kononnya, rupanya memudahkan dia mati. Mati awal anak kita.
dek motor, dek kereta. Kita dok fikir dengan kenderaan ni dia akan mencipta kebahagiaan, mencipta kejayaan, tak dia mencipta kematian. Sebabnya berubah. Sebab itu tuan-tuan jangan obses dengan sebab. Lihat pergantungan kita pada Allah Ta'ala. Allah yang mengizinkan. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, terus kita kembali pada hakikat. Allah yang melakukannya. Waktu kita nak ubah hati orang, Ustaz, suami saya hatinya keras. Saya dah buat macam-macam, Ustaz, bagi hadiah tu, bagi hadiah ni. Ikut cakap dia. Atau seorang kata isteri saya, Ustaz, hati keras. Suka bergaduh dengan orang, suka bermusuh dengan orang. Dia gaduh dengan mak saya, gaduh dengan adik-beradik. Macam mana nak ubah dia? Katakan yang mengubah hati isteri kamu ialah Allah. Bukan kamu, Allah. Pegang yang tu dulu, pegang Allah. Maka minta dengan Allah sungguh-sungguh. Barulah kita buat benda tu. Kata kita yang ceramah ni, perkataan kita itu, saya bila saya ceramah, Ustaz lain ceramah, kita nak sedarkan orang, nak insahkan orang, nak ubah cara pemikiran orang pada lebih baik. Umpama penceramah tadi tuan-tuan ialah umpama dia tabur benih dekat tanah. Kalau benih tu baik tak kat lubang tanah, dia mungkin tumbuh jadi pokok. Tapi dia mungkin juga tak tumbuh apa-apa, mati. Atau dia mungkin tumbuh kemudian rosak, dah berbuah kena kulak. Demikian usaha kita. Usaha kita ni macam benih yang kita letak dalam tanah untuk tumbuhkan pokok dan tumbuhan. Kita tahu semua melakukan apa. Walau kita siram, walau kita baja, kita tahu dia tumbuh dengan izin Allah. Bila saya nasihat orang, saya tahu yang boleh mengubah orang ni Allah, bukan saya. Saya tak ubah orang. Saya tidak boleh mengubah orang, saya tak boleh beri hidayah. Walau saya cuba sekuat mana pun, saya tahu Allah yang ubah. Mudah-mudahan sebab saya manusia berubah. Mudah-mudahan sebab saya manusia dekat dengan Allah. Saya mengetahui yang memberi hakikat itu Allah. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila kita hidup macam ni, kita tak akan terhina dengan ugutan manusia, permusuhan manusia. Kita tahu manusia nak musuh kita, musuhlah. Allah boleh ubah hatinya untuk sayang pada kita suatu hari nanti. Kita yakin. Sebab itu kita tak perlu ikut rentak dia hanya untuk dapat redha dia. Kita buat benda yang Allah murka. Dan kadang-kadang kita nak dapat redha orang ni, kita buat benda yang Allah murka. Saat saya tak nak bagi suami saya marah, saya buka tudung, sebab suami saya suka saya tak pakai tudung. Kita pun buatlah biar suami kita redha. Tak redha juga. Tak perlu kita buat kemungkaran untuk dapat redha orang. Sebab itu Syekh Abdul Qadir tutup ungkapan-ucapan, Allah muliakan kita dengan taat, dan Allah hina kita dengan maksiat. Bila mana kita taat Allah, Allah akan muliakan kita dengan pelbagai cara. Muliakan kita di sisi makhluknya di langit dan makhluknya di bumi. Dan muliakan kita dengan kehidupan kita, dengan jiwa kita, dengan rohani kita. Sebab itu sejarah menunjukkan, sejarah manusia, tidak ada orang mulia kerana maksiat, dan tidak pernah terhina kerana kebaikan. Kita kalau buat baik, kita takkan terhina walau orang cuba hina kita. Kita buat jahat, kita takkan mulia walau orang cuba muliakan kita. Maka jangan cari kemuliaan dengan buat maksiat walau sekali. Saya nak buat ni, saya buat macam ni, orang pandang sikit, maksiat. Jangan, kamu tak akan dimulia. Saya nak riak sikit ni, dengan riak ni orang nampak sikit. Jangan, kamu tak akan dipandang mulia. Menjadi sunnatullah, yang melakukan kebaikan akan mendapat kemuliaan walau dia berada di lubang najis sekalipun, dia jadi mulia. Yang buat maksiat akan mendapat kehinaan walau dia berada dalam istana raja. Kerana yang memuliakan manusia, yang mengangkat dan menjatuhkan ialah Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Katakanlah, Allah pemilik kerajaan, memberikan kekuasaan pada siapa yang dikehendaki, menarik kekuasaan daripada siapa yang dikehendaki. Allah memuliakan siapa yang dia kehendaki, Allah menghina siapa yang Allah kehendaki dengan peraturannya. Allah muliakan hambanya dengan taat, dan Allah hinakan manusia dengan maksiat. Allah tak hina kita sebab duit kita tak banyak.
Allah tak hina kita sebab kita bukan keturunan raja, atau keturunan Said, atau keturunan bangsawan. Allah tak hina kita kerana kita tak ada anak. Allah tak hina kita kerana kita tak ada suami. Allah tak hina kita kerana kita tak punya keluarga yang besar. Tapi Allah hina kita dengan maksiat. Kalau kita tak mulia dengan keluarga kita yang ramai, kita tak akan mulia dengan harta yang banyak. Kita tak akan mulia dengan pangkat yang tinggi. Kita tak akan mulia dengan kawan yang ramai, followers yang ramai. Tetapi kita mulia dengan ketaatan pada Allah. Bila mana kita tidak taat pada Allah, kawan yang ramai ini pun tak ada faedah. Harta yang banyak ini juga tak ada manfaat. Semuanya tak ada apa-apa kelebihan. Tetap mudah dalam menjalani kehidupan. Ramai orang cari mulia dengan cara harta siang malam pagi petang, dengan cara mengumpul followers. Dia beli followers, atau dengan pengaruh. Ni dia buatlah benda yang patut dia popular, letak signboard besar-besar muka dia, asalkan dia glamour. Kata dia akhir tidak mulia juga. Oleh kerana itu, ubah cara berfikir dan ubah cara bertindak. Ajar anak-anak, ajar orang yang kita sayang, nak mulia, banyakkan taat. Kalau takut terhina, jangan sesekali buat maksiat, zahir ataupun batin. Kalau kita nak isteri kita hormat kita, maka buatlah ketaatan, jangan buat maksiat. Kalau isteri nak suruh suami dia sayang dia, buatlah ketaatan. Tak perlulah nak ngampu lebih-lebih suami dia, buatlah ketaatan, nescaya dia akan disayangi. Kalau kita anak-anak nak suruh mak ayah sayang, tak perlulah kita buat apa-apa pun yang melanggar perintah Allah. Buat yang Allah suruh. Nescaya kita atas dunia ini menjadi orang yang Allah Ta'ala sayang. Tapi kalau sebaliknya, maka Allah akan azab kita dengan menjauhkan kita dari Allah. Akhir orang ni tuan-tuan tak lagi terilham untuk buat baik, untuk dia mengumpulkan kejahatan demi kejahatan dalam hidup, sehingga humbang dalam neraka dan kemurkaan Allah Ta'ala. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.